على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi urusi dan barisan ada jawatan kuasa yang disayangi para jemaah yang hadir pada pagi ini. Hari ini kita dah masuk iaitu 5 November samaan 21 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. InsyaAllah perkongsian kita dalam kitab Hidayatus Salikin, yaitu bab yang kedua, berbuat taat dan beribadah yang zahir. Buat taat tapi melakukan ibadah yang zahir, seperti solat, ya, ibadah zahir. Muka surat yang Jawi, muka surat 19. Yang Rumi tak tahu saya, surah 20. Ya, berbuat taat, melakukan taat kepada Allah. Jadi kita bila melakukan taat, maksudnya zahir kita lakukan jugalah ibadah kita. Dan ibadah yang zahir, kita lakukan sembahyang, ya, keluarkan zakat. Ini yang zahir, yang nampak. Ya, puasa tak nampak. Orang puasa kita tak tahu puasa ke tidak. Tengok selaba je, rupanya puasa. Ajak makan dia tak nak. Dia puasa. Kadang-kadang dia macam puasa tapi tak puasa. Tengok makan, tak? Tapi tu tak nampak. Tapi kalau yang sembahyang nampaklah. Bukan takbiratul ihram, tu yang zahir. Apa dia? Ulama mengatakan al-Imam, ya, Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala, i'lam anna awamin Allah ta'ala faraidu wa nafil fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarati wa bihi tahlun najah wa naflu wa huwa rihbah wa bihil fawzu fil darajat. Ini wahai penuntut, tuan-tuan yang ada hari inilah termasuk penuntut. Nak nuntut ilmu ni penuntut lah, tak kira dia muda ke dia lama ke. Menambahkan ilmu pengetahuan dan penuntut. Kalau saya pun, kalau ada kuliah saya duduk pun saya penuntut lah. Ya, dari penuntut. Apa dia kata ulama ni? Ketahuilah olehmu bahawa segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu, yang maha tinggi dan maha mulia itu, ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Sembahyang tu fardu, ya tak? Menunaikan ibadah 5 waktu itu fardu, tak boleh tidak, tak boleh tinggal. Ya, jangan kita qada. Kita tak ada istilah qada. Tambah-tambah kalau perempuan dah Aisyah tak ada qada lagi lah. Mana ada yang nipas lagi? Ada ke nipas lagi? Ada tak? Dia bye-bye lah. Ada tak? Ya, suami sama juga tak ada qada. Lelaki mana ada qada? Ya, kecuali ia tertidur pukul 11 pagi, nak tidur haulullah. Sekali bangun, astagfirullah, letih sangat tu. Pukul 5.30 petang. Allah, memang hikmah betul lah tu, ya tak? Tidur berapa jam tu? Kalau lah malam tadi, pagi ni tak terbangun, mungkin malam tadi dia tidur pukul 3 pagi. Bangun-bangun dah pukul 9 pagi. Itu sengaja. Ya, kita kena awal tidur lah. Ya tak? Jadi ulama ni mengatakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka yang fardu itu kepala harta. Yang fardu itu modal. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh itu sebagai modal. Itu yang ditanya paling awal. Itu modal kita. Jadi jangan pula kita nak niaga mesti ada modal. Tak ada modal mana jadi.
Saya nak berniaga lah. Ada modal? Tak ada. Tolong bagi modal? Mana orang nak bagi modal? Taubat lahum nak bagi. Nah, ada nak berniaga orang bagi modal? Ada nak kongsi lah, kita jual kongsi lah. Tapi keluar modal tak mau. Kongsi apa namanya? Ya. Jadi modal mesti ada. Sebagai itu seperti modal. Yang fardu itu modal. Dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia juga kita dapat keselamatan. Dan yang sunnah itu ialah perkara yang lebih-lebihan. Laba, perniagaan. Lebih-lebihan macam mana? Tadi sebelum subuh kita buat qobliyah subuh. Itu lebih-lebihan tu laba. Sebelum subuh kita jangan tak buat solat subuh, qobliyah subuh tu. Solat subuh tu dia punya pahalanya seisi alam. Allah Rabbi. Siapa tak buat rugi betul. Kalau boleh buat 40 hari, jangan berhenti. Teruslah, maknanya jangan 40 hari dah, cukup 40 hari lepas tu tak buat. Jangan. Maknanya 40 hari yang tak berhenti, qobliyah subuh, hidupnya nampak dia punya cahaya iman dia, ada perubahan. Ini kadang-kadang ya tak? Seabdal. Ini sahabat ni dia berbincang antara dia, iaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengar je, tapi dia buat andaian yang baik. Ini diceritakan dalam kitab Fathul Qorib. Apa dia kata? Kata Umar bin Khattab, aku pernah dengar lalu Rasulullah, dia duduk sembahyang dengan Rasulullah. Rasulullah sembahyang lepas subuh, ini qobliyah subuh, iaitu sunat subuh, dia baca Fatihah, lepas tu baca Qul ya al-kafirun. Kata Sayyidina Umar, rakaat kedua lepas Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad. Ini kata Umar. Banyak lagi lah surah dia baca, tapi itu yang diceritakan hari ini. Kemudian hari lain kata Abu Bakar As-Siddiq, pada rakaat pertama Rasulullah, aku sembahyang di sebelah dia, dia baca lepas Fatihah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak sampai akhir ayat. Pada rakaat kedua dia baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhir ayat. Maka Sayyidina Ali mendengar. Sayyidina Ali ni orangnya tarajih, ataupun orangnya berhati-hati. Orangnya sentiasa apa yang datang daripada abang-abang dia ni didengar dengan baik. Lalu dia mengatakan, sesiapa yang membaca lepas Fatihah rakaat pertama membaca Alam Nashrah diikuti dengan Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua lepas Fatihah baca Alam tara kaifa farabka bi ashabil fil diikuti dengan Qul huwallahu ahad. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hidupnya akan tenang, jiwanya akan tentram. Satu, hidup tenang, jiwa tentram, dan dia murah rezekinya. Kalau kita amalkan, ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila murah rezeki itu apa rezeki itu? Sehat badan itu rezeki. Keluarga sakinah bahagia itu rezeki. Bukan rezeki itu duit, bukan. Duit itu salah satu. Tapi rezeki kita duit banyak pun, tapi asyik keluar masuk hospital, keluar masuk hospital, duit tu habis tak? Sekarang bukan main-main. Semua kalau swasta baru scan perut aja tak sampai 2 minit. Scan perut aja tak sampai 2 minit 600. Ni kannya banyak. Ini kalau swasta lah. Kalau kerajaan tu sikit lah, warga emas. Tapi queue lah. Kalau dengan kerajaan ni queue, ya Allah, kita datang awal pukul 7.30 dah di situ. Tapi giliran kita dapat
pukul 11.30. Tu sabar je Wak. Tu handle kerajaan kecuali ya. Tu dah biasalah ikut turn. Awal tu. Yang lain yang lewat sikit nantilah lepas zuhur. Ni biasa. Nasib ya. Tengok penyakit masing-masing lah. Baru ni saya pergi. Saya lepas subuh tu saya jalan. Habis subuh saya jalan sampai sana saya nombor 3. Nombor 4. Tak. Tapi dapat giliran pukul 11. Sabar je lah. Nombor 4 tu. Jadi pukul 11. Tapi kalau UTC tak ramai lah sikit. Ni HKL Allah punya ramai. Kalau mata sama lah juga. Kita orang lama tu kena pergilah tak. Orang lama kena jumpa. Kereta lama nak bawa juga kereta lama tu. Jadi kena hakikat. Jadi betul. Apa kata Al-Imam Ghazali dalam kitab ini, kita kena menerangkan perniagaan yang pertama seperti yang fardu itu modal. Kita dapat kemenangan, darjat di dalam negeri akhirat kelak, dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Jadi kita jangan hanya yang fardu saja kita buat, itu modal aja, tapi kita lebih-lebihnya, labah lebih-lebih. Ya, qabliyah kita buat, ba'diyah kita buat, yang kita mampulah. Ya tak? Waktu zuhur, ya, seeloknya kita buat 4 rakaat 2 salam. Qabla zuhur, ba'da zuhur. Itu kalau mampu. Saya tak kata suruh mesti buat, tapi kalau termampu, tambah-tambah. Saya Ustaz, saya di rumah tak pergi solat jemaah di rumah waktu zuhur. Ya, kaum muslimat boleh buat walaupun di rumah. Ya tak? Tak masalah. Kalau berjemaah lagi afdal, ya tak? Tapi kalau waktu Isya, qabla Isya boleh 2 rakaat, ba'da Isya 4 rakaat 1 salam. Itu ada hadisnya. Siapa yang melakukan ba'da Isya itu 4 rakaat 1 salam, dia seolah-olah dia malam itu mendapat malam Lailatul Qadar. Ini adalah hadis, ya. Arba'ati ba'da Isya mislu bi Lailatul Qadar. Ya, dia akan dapat seumpama malam Lailatul Qadar. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya mutaqarribun bimisli adami maqtaratu alaihi wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa lisanahu alladhi yantiqu bih, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa qalbahu alladhi yu'miru bih. Rawah Imam Bukhari. Ya, riwayatkan sesudah Imam Bukhari. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala akan memberkati, dan maha tinggi Allah Taala firman-Nya di dalam hadis qudsi ini. Ini merupakan hadis qudsi. Orang-orang yang ingin menghampirkan dirinya kepadaku, kata Allah Taala, tiada menghampiriku dengan hanya melakukan seperti apa yang aku fardukan saja ke atas mereka. Sebaliknya, ia hendaklah sentiasa membuktikan atau mendekati diriku ini, kata Allah, dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat hingga aku mengasihaninya. Maka apabila aku mengasihaninya, nescaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya.
Aku lidahnya yang ia berkata-kata dengannya. Akulah tangannya yang ia berpegang dengannya. Akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan akulah hatinya yang dia bercita-cita dengannya. Jadi kita buat solat tu, kita niatlah supaya kita dekat kepada Allah Ta'ala. Dengan itu, ya, bila kita dekat pada Allah, kita rasa seronok. Ibadah kita buat tu seronok. At-taksyiru a'mal namanya. Manis dalam ibadah. Kalau kita tak buat sunat, Allah rasa resah, rasa kurang, tak? Macam duha, ya tak? Solat duha, kita tak sembahyang duha, Allah resahnya, aku belum sembahyang lagi. Padahal pada sunatnya, tapi dah rasa manis, seronok, ya, dia kena buat. Sebaiknya buat, ya, boleh 2, tak boleh 2, 4. Oh, tak boleh 2, 4 pula. Sebaiknya 2, tak boleh 2, 4. Tak boleh 2, 4, 6. Tak boleh 6, 8. Mengikut Imam Syafi'i boleh 12. Itu Imam Syafi'i. Punya suruh lebih. Ya, ini nak 2 pun, ya Allah. Tuan-tuan boleh, insya-Allah. Kena lazimkan. Betul, benda ni kena lazimkan. Kalau tak lazim, bila lagi? Umur makin, usia makin banyak. Ya, kiraan umur berapa sekarang? 60 lebih. Umur dah, usia makin pendek. Banyak umurnya. Berapa? 69. Maknanya berapa ni? Rasulullah pun 63. Kita lebih dah tu istirahat. Ya, Tuan Bilal lagi istirahat banyak lah. Ya tak? Jadi kita buat. Tak boleh 2, 4. Jangan gitulah Ustaz, tak boleh 4, 2. Ini terbalik dah. Betul. Ya. Tak boleh 2, 4 dah. Sebaiknya 4 dah. Ya, tak boleh 4, 6 tu rasa berat dah tak? Apa nak berat? Sebab kita nak bertemu dengan Allah. Nak berjumpa dengan Allah, tuan-tuan, bukan senang. Kita dah mati, nanti kita nak jumpa siapa? Nikmat yang paling istimewa menemuiku, kata Allah Ta'ala. Berjumpa dengan Allah. Dia cipta kita, dia bagi nikmat kita, dia bagi rezeki kita, dia bagi sihat kita, dia bagikan jodoh kita, dia bagikan keluarga sakinah kita, semua dia bagi. Doa kita dikabulkan. Tapi kita tak mau jumpa yang bagi tu. Allah, rugi ya. Baik. Wahai penuntut, ketahuilah olehmu, engkau tiada mampu mengerjakan segala ibadah yang disuruhkan Allah Ta'ala itu kecuali dengan ada bersungguh-sungguh. Betul, tak ada sungguh-sungguh memang malas, betul. Ya tak? Malas. Ya. Mula duha pukul berapa mula? Kira pukul 8 dah senang tak? Tu relax dah pukul 8, 9, 10, 11 dah. 11.30 dah. Sekarang waktu awal. Jangan pukul 1 pula. Ya. Senang-senang pukul 8 tu lah. Pukul 8, 8.30 tu. Bawa sekejap sikit. Lepas tu relax, wirid-wirid, bangun lagi, buat rakaat, baca lagi wirid-wirid. Apa nak buat gitu pun. Banyak dah YB dah, yang bersara dah. Sibuk nak kerja, nak ambil cucu, nak hantar cucu. Alah. Itu bukan kemudian lah. Ini kita orang sibuk lah Ustaz, hantar cucu, ambil cucu. Lah, dulu anak semua hantar, saya hantar. Anak dah besar. Anak dah besar dah. Anak ni Ustaz ada telefon minta ambil cucu hari-hari. Okey, kata. Itu tanggungjawab kita juga. Tapi anak pun tanggungjawab masuk dalam akaun sebulan 1,000. Itu beradil. Nah, kita tak mau dalam hadis itu. Nah, hamba jadi tuan. Nah, dalam hadis 40. Ada hadis akhir zaman. Hamba jadi tuan. Itu maknanya anak jadi bos. Suruh bapa, ayah ambil anak. Ayah. Gerah pula bapa ni. Itu muta'addiyah. Kan? Dulu aku dah hantar kamu, sekolah kamu aku hantar, semua aku carikan untuk kamu. Sekarang kau ada anak, kau buatlah sendiri.
Boleh, ayah boleh hantar, boleh ambil. Sebulan akaun 1,000 masuk dalam akaun Boya. Oh, abah ini macam lah semangat. Hari-hari boleh belanja kawan. Ni ada pula mengadu dengan saya. Alah, ada bagi duit ke tuan? Tak ada, duit minyak kita juga semua. Allah. Ini anak yang dinamakan hamba melawan tuan. Jangan gitulah Islam. Kita hormatilah ibu bapa kita. Kalau boleh jangan penatkan dia. Nanti kadang-kadang pemikiran kita nak ambil cucu, ya Allah, tertekan. Nak sembahyang Jumaat lagi, time tu pula sama azan dia Zuhur, betul tak? Prinsip Imam Bilal saya terima. Saya tak kata cucu dah. Oh, betul. Pernah saya cakap kan? Tu hal cucu-cucu. Saya tak. Dah aku hantar kamu. Ni prinsip. Kita ada prinsip. Sekali-sekala boleh lah. Ya, sekali-sekala. Jadi kala-kala. Ni apa ya? Kita dah usia ni, kita kena tumpukan untuk kita dekat kepada Allah Ta'ala. Kecuali dengan bersungguh-sungguh memeliharakan hatimu dan segala anggotamu pada setiap ketika dan setiap nafsumu dari waktu pagi hinggalah waktu petang. Engkau tiada mampu melakukan yang demikian itu melainkan apabila engkau mengaturkan jadual, mengaturkan jadual semua bahagian waktumu itu dengan wirid-wiridmu dan ibadah-ibadah dari pagi hingga ke petang. Pada setiap waktu kamu hendaklah ingatkan segala ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala, lalu engkau mengerjakan. Betul. Saya terasa ketika saya menjadi bagian dakwah di Masjid Hidayah Sentul, masuarat malam sampai pukul 2 pagi. Pening kepala saya. Awak dah usia tak? Meeting pukul 2 pagi. Apa punya meeting ni? Ini berlaku. Saya mengalami 2 tahun. Tobat saya tak masuk lagi. Ni. Apa sampai 2 pagi? Ini meeting ni 2 pagi. Benda macam tu tak? Sebab itulah kita kena faham dalam kita urusan ni. Dalam masa kita terganggu masa kita. Dah pukul kita usia 60 lebih kata. Pukul 10 tu leda dah. Ini 2 pagi tak balik lagi. Hai Allah. Bujuk isteri tu lebih kurang saya. Kalau isteri muda, pening kepala Dan. Mana abang tak balik-balik? Pening Dan, tak? Ini muncul sama isteri tu tak boleh peduli sangat kita lah. Ni kalau abang-abang ni 2 pagi. Tak pernah berlaku sini kan? Ini 2 pagi. Setiap kali meeting pun 2 pagi. Apa ni saya tu? Setahun ni cukup lah. 2 tahun ni berjalan sama juga. Seterusnya apabila engkau bangun daripada tidur, engkau hendaklah bangun sebelum terbit fajar. Dan perkara pertama yang berlaku dalam hati dan lidahmu ialah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak zikir. Terima kasih. Allah dah hidupkan kita, matikan kita. Apa kita baca? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ila nusur. Yang saya baca tadi kan. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultani lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doa. Kita nak baca maksurat. Dalam maksurat dia ada. Kalau kita baca maksurat, eloklah baca maksurat. Sebelum tu subuh kita bangun awal, macam tadi kita bangun awal. Boleh dalam 40 kita bangun dah 45 lah. Kita 45 tak boleh nak tidur lah, betul tak? Dah bangun tu tak boleh nak tidur. Tak tahulah kaki tidur.
Saya kalau 4:45 tak boleh nak tidur lah. Bangun, mandi. Sebab mandi yang sebelum fajar ini lebih baik. Boleh niat fajar. Ya. Nawaitul ghusla al-fajri. Kalau pagi Jumaat, nawaitul ghusla yaumil Jumaat. Dapat sudah mandi fajar, mandi pagi Jumaat. Minta pada Allah Taala, ya, mudah sembuh segala penyakit kita. Mudah-mudahan lah. Dan sebaiknya pula kita ni lepas sembahyang hajat, sembahyang tahajud. Itu sebabnya ini ada hadis. Siapa yang sanggup meninggalkan orang yang paling disayangi, anak isteri kita, kerana bangun untuk Allah Ta'ala, solat tahajud 2 rakaat. Kita mampu tahajud 2 rakaat. Lepas tu bacalah surah Ar-Rahman, nama surah kasih sayang. Lepas tu surah Al-Waqi'ah, surah pemudah. Ya, surah namanya Waqi'ah. Rezeki murah aja. Ya. Orang kadang-kadang dapat 5,000 tak cukup juga. Ini dapat 1,000 lebih cukup kan? Anak sekolah juga. Ya. Tapi cukup. Kenapa? Kerana berkat. Kita nak berkat. Ya. Ini simpan pun tak ada. Ya. Dari sekarang kita simpan untuk sikit-sikit lah, RM50, RM10. Untuk apa? Untuk menyertai korban. Korban ni kita tak dari sekarang. Di sini ada tak kutipan tiap-tiap bulan untuk korban? Ada. Tiap bulan. Ya, tiap bulan mulai 1 Januari sampailah. Cukuplah. Kita masuk sendirilah, simpan sendiri, ambil tabung. Tak? Ambil tabung RM10 masuk. Ya. InsyaAllah tahun-tahun kita boleh menyertai korban. Ambil bahagian lah, seekor lembu tak mampu. Jangan, itu penting tu. Ya, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ada dalil. Jadi kita ikutlah korban. Ya, kita nak ambil daging, ambil lah. Tak ambil daging lagi bagus. Ikut bahagian aja. Tak ambil daging lagi bagus. Ini ikut korban pun tak ada, ambil daging paling banyak. Orang sebungkus dia dah 2 bungkus. 2 lah. Jadi tak boleh gitu. Hak orang lain. Jadi kita ikut menyertai. Ngambil bahagian tu tak payah. Saya pun tak ambil bahagian. Tak ambil daging, ambil bahagian ni, tak ambil daging. Apa sebab? Saya tak tinggi, darah tinggi. Jadi makan daging lembu, apa lagi? Ya tak? Tak main-main. Bahaya. Jadi kita boleh wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tabta'asana, ya, an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair wa a'udzu bika an ajtariha fi su'an aw ajurrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Nas'aluka khair hadzal yawm wa khair ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Ni minta kepada Allah. Segala puji-pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami selepas dimatikan diri kami. Kita dimatikan malam tadi, tidur lena. Ada kadang-kadang tak bangun terus. Tidur lena, bangun ya. Kadang-kadang ni ya, saya sendiri pun malam tadi berapa kali bangun, buang air. Allah kecil, tak ada nak buat. Ya, buka tak manis kecil, dah manis. Ya, badan tak makan apa ya. Itulah penyakit orang lama ni. Tapi Bilal tak ada, tak kena. Dia cepat tu dia manis tu. Saya tak. Ujian Allah. Makan tak? Saya tak makan nasi, terang. Ya, alhamdulillah Allah izinkan 2 tahun saya tak makan nasi. Minum susu aje. Ya, tengok badan kering tu, melayang jalan.
Bayangkan baru ni nurse pergi UTC, bila ditimbang pakcik 2 kali timbang, tak puas hati dia. Kali timbang, pakcik kenapa sampai 66 berat? 66. Dulu 73, mula-mula 83, taruh turun 73, sekarang 66. Timbang lagi makcik, mungkin tak betul lagi timbang. Timbang 66 juga. Makin kurus, alhamdulillah ya. Tapi itulah sebab tak makan nasi. Tak makan nasi insya-Allah. Tapi saya kena no get. Itulah insya-Allah 7 hari bulan ni teropong. Get ni tak boleh makan habis. Tu rezeki. Allah bagi rezeki itu. Mungkin itu kifarah. Kena terimalah. Mungkin kifarah. Ya, kifarah mata, kifarah telinga, kifarah mulut, ya. Bukan senang jadi pendakwah ni. Kita suruh orang buat, kita tak buat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Lagi besar kemurkaan Allah kepada kamu mengatakan sesuatu, suruh orang buat tapi kamu tak buat. Tu saya takut. Kifarah. Tak senang jadi penceramah. Ya. Jadi Allah bagi kifarah kadang-kadang. Adalah sebabnya. Susu nanti tengok dalam handphone. Tak, bukan susu yang tu tak ada air lah di susu yang. Ini susu terpaksa sutin. Ada pada saya ni. Ada dalam handphone ni. Gurau-gurau ya. Ada. Dia satu tin. Kalau di farmasi satu tin tu RM102. Satu tin. Ada dalam handphone nanti saya tunjuk. Satu tin RM102. Ada yang tengoklah farmasi yang bagi murah, ada yang RM103. Tapi kalau beli kotak RM177. Satu kotak ada 4 kotak dalam. Ada 4 kotak. Banyak sikit lah. Tapi RM177. Itu saja saya minum. Lain tak minum. Alhamdulillah. Tak lapar lah. Kurang lapar. Tapi sekali minum 6 cibuk. Cibuk kecil dalam. Nanti saya beri. Okey. Ini bab itu pula. Puji-pujian itu hak bagi Allah, menghidupkan setelah dimatikan, dikembalikan. Kami masuk pada waktu pagi dan kami beserta kerajaan itu, kerajaan Allah, kebesarannya dan kekuatan itu bagi Allah. Kemuliaan dan kekuasaan itu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kami masuk pada waktu petang, waktu pagi, dan berdasarkan kesucian Islam, berdasarkan kalimat ikhlas, berdasarkan agama Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan agama bapa kami baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, lurus yang berserah diri dan dia bukan orang musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu supaya hari ini kami dibangkitkan pada segala perkara yang baik-baik, dan kami berlindung denganmu wahai Allah daripada melakukan keburukan padanya atau menyiriknya, yaitu menghinakan kepada orang Islam, menghina kepada orang Islam. Dan denganmu aku masuk pada waktu pagi ini, denganmu aku masuk pada waktu petang ini, denganmu aku hidup, denganmu aku mati, dan kekuasaanmu kembali kami bermohon kepadamu sebaik-baik hari ini, kebaikan yang ada padanya, dan kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada padanya. Apabila engkau memakai kain
hendaklah diniatkan mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menutup auratmu, dan jangan mengkosotkan pakaian itu supaya dipuji oleh orang, kerana kosot demikian menjadi riak, iaitu haram di sisi Allah Ta'ala. Jadi inilah perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Akan datang kita masuk adab qada hajat, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi